Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar? Tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita telah sampai ke muka surat berapa itu? 50 50. Iaitu terjemahannya muka surat 50 tu, malaikat datang kepadanya. Sebelum tu lagi, kemudian beliau kembali kepada Khadijah dan berbekal seperti sebelumnya, sehingga datang kebenaran kepadanya ketika di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, Iqra, bacalah. Nabi SAW menceritakan, saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu, ini panjang sikit ni, memegang aku, lalu menekan aku sehingga habis dayaku, kemudian melepaskan daku, begitulah seterusnya. Jadi kita sampai ke muka surat 50. Perbincangan di sini saya perpanjangkan sedikit kerana ada sesuatu benda yang baru nak dikemukakan. Bukan baru, sebenarnya lama dah tapi tidak begitu popular. Muka surat 50, malaikat datang kepadaku lalu berkata, Iqra. Di situ ada nota 25. Sebelum ini kita abaikan itu sebab kita sudah bincangkan dah. Bawah lagi, kita pergi bawah lagi, tempat yang huruf tebal tu. Berdasarkan andaian-andaian yang pelbagai, di sana terdapat beberapa tafsiran ulama tentang arahan Jibril alaihissalam supaya Nabi SAW membaca. Antara lainnya ialah, satu, Jibril alaihissalam telah mengemukakan sesuatu objek dalam bentuk tulisan agar Nabi SAW membacanya. Andaian ini berdasarkan kepada arahan membaca tersebut. Ini kerana jika Jibril alaihissalam tidak mengemukakan sebarang tulisan di hadapan Nabi SAW, apa artinya baginda SAW berkata, saya tidak pandai membaca? Sekiranya Jibril telah mengemukakannya dalam bentuk sebutan yang dituturkannya terlebih dahulu, sama ada dalam pertemuan itu atau dalam pertemuan sebelum itu, jika diandaikan telah berlaku, dan itulah yang disuruh Jibril Nabi SAW membacanya, sudah tentu Nabi SAW mampu mengikut sebutannya. Kerana baginda adalah seorang Arab yang paling fasih lidahnya dan sangat kuat ingatannya. Jawapan baginda pada ketika itu sepatutnya berbunyi, saya tidak boleh menyebutnya, atau saya tidak ingat, dan sebagainya. Itu sepatutnya, bukan saya tidak pandai membaca. Ini poinnya. Yang kedua, arahan membaca di sini hanyalah untuk menarik perhatian Nabi SAW sahaja. Ianya bolehlah diibaratkan seperti seorang guru tadika yang mengarahkan murid-muridnya supaya membaca sebaik sahaja beliau melangkah masuk ke dalam kelas. Dia kata baca, padahal dia tak ajar lagi. Begitulah. Sedangkan murid-muridnya masih belum mampu membaca. Arahan membaca tersebut sebenarnya adalah meminta murid-muridnya menumpukan sepenuh perhatian kepada bacaan yang akan diajarkannya sejurus selepas itu. Selain daripada dua pendapat di atas, terdapat berbagai lagi pendapat mengenainya. Namun, pendapat yang paling baik bagi penulis ialah Jibril alaihissalam memang telah mengemukakan sesuatu yang berbentuk tulisan di hadapan Nabi SAW.
menurut sebuah hadis yang tertulis di atas sehelai kain sutera. Tetapi sayang, hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk menyokong pendapat berkenaan kerana statusnya yang lemah, dhaif. Hadis itu dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Memang dia tunjuk sesuatu. Tetapi oleh kerana hadis itu tidak kuat, maka kita tidak bersandar ke situ. Bagi saya cukup sebenarnya dengan hadis ini. Inilah yang paling sahih. Bila disuruh baca, mestilah ada sesuatu. Mestilah. Misalnya kita kata saya buka risalah ini, baca. Ini ada yang tertulis. Takkan saya nak kata baca dalam keadaan tak ada benda. Dan orang yang di hadapan saya tu kosong, tak tahu apa pun yang saya suruh baca tu apa. Adakah saya telah mengajarnya terlebih dahulu? Saya suruh dia hafal. Kalau macam tu, bolehlah saya kata baca. Yang ni apa yang telah saya ajar dan kamu hafal itu. Sepatutnya dia kata saya tak ingat. Kalau macam tu, ni dia kata saya tidak pandai membaca. Apa maknanya? Cukup sebenarnya hadis ini pun. Bila kata saya tidak pandai membaca, artinya ada sesuatu yang tertulis. Misalnya kita kata seseorang kemukakan kepada saya buku Cina dalam bahasa Cina. Dia kata baca. Apa saya akan kata? Saya akan kata saya tak pandai membaca. Itu mesti ada sesuatu yang ditunjukkan supaya dibaca itu. Lalu saya kata saya tidak pandai membaca. Tapi kalau tidak ada sesuatu apa, dia kata baca. Baca apa? Baca apa? Sebenarnya cukup. Hadis ini pun cukup dah. Menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pada ketika itu nak diberikan satu kemampuan yang luar biasa, iaitu kemampuan dapat membaca dan menulis. Inilah benda baru yang saya kata tu. Sebab kebanyakannya ulama-ulama mengatakan Rasulullah SAW ni buta huruf. Tapi untuk berlembut, berhalus, beradab dengan Rasulullah, mereka tak kata buta huruf. Rasulullah SAW tak tahu membaca dan menulis. Sama saja. Hakikatnya sama saja. Bagi saya tidak. Ada dua pendapat selain yang biasa, yang popular di kalangan masyarakat ini, iaitu Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Ada yang mengatakan Nabi SAW ini secara senyap-senyap dia telah belajar membaca dan menulis daripada ahli kitab. Ada yang mengatakan begitu. Tapi bagi saya tak benar. Semua orang tahu dia tidak pernah belajar. Yang sebetulnya, yang sepatutnya kita terima, inilah yang saya bahas, bincangkan dalam lebih kurang 10 muka surat. Inilah yang kita nak bincangkan, nak buka sikit minda daripada yang biasa. Kadang-kadang kita terima atas terima saja sebenarnya. Benda-benda kepercayaan, keyakinan, fahaman ni kadang-kadang diterima atas terima tanpa soal. Kita tidak guna otak kita yang kritis. Tak ada main peranan, cuma terima saja. Kalau dibahas, tengok macam kita bahas, akan nampak berbeza jadi macam lain. Kemudian bukan tidak ada ulama yang berpendapat begitu, tapi tidak popular. Sebabnya apa sebab? Itulah yang kita nak bincang. Bagi saya kekeliruan sebenarnya. Kekeliruan. Menurut pendapat yang mengatakan Nabi SAW sememangnya telah dikemukakan sesuatu yang berbentuk tulisan oleh Jibril, maka kemampuan Nabi SAW menyebutnya selepas itu adalah kerana kebolehan baginda SAW membacanya. 2-3 kali dia kata baca, tak boleh baca lagi masa tu. Tapi 2-3 kali dia tekan, hasil tekanan itu terus dapat baca. Yang disuruh baca, yang bertulis itu, tu dia dapat baca. Bukan sekadar dapat baca, dapat menulis lebih baik daripada orang-orang lain. Itu kita akan buktikan kemudian. Yakni kemampuan itu diperolehi Rasulullah SAW melalui mukjizat yang Allah kurniakan kepada baginda. Seperti benda-benda lain, dengan mukjizat dia dapat. Tapi kita perlu ada sandaran. Apakah boleh kita mengatakan begitu saja, sewenang-wenang, sesuka hati? Tak boleh.
Dari segi pengajian, kita mesti ada hujah, mesti ada dalil. Persoalannya sekarang ialah, adakah Nabi SAW itu sebenarnya seorang yang tidak boleh membaca dan menulis di sepanjang hayat beliau? Itu persoalannya. Bagi saya, kehidupan Rasulullah SAW terbahagi kepada dua. Sebelum menerima wahyu ini, memang tak tahu baca, tak tahu menulis. Betul. Tapi selepas itu, dia dapat lebih daripada orang lain. Dan kalau kita tak terima begitu, apa akibatnya? Ini yang kita akan bincang. Apa akibatnya? Atau dalam istilah yang lebih kasar, adakah Rasulullah SAW seorang buta huruf hingga ke akhir hayatnya? Itu persoalan. Adakah sifat tidak boleh membaca dan menulis, yakni kebuta hurufan itu, merupakan suatu kelebihan atau kekurangan? Itu persoalannya. Tak tahu baca, tak tahu tulis ni lebih ke kurang? Kalau lebih, untuk apa buka sekolah semua ni? Nak suruh jadi jelek huruf lah. Itulah asasnya. Mana-mana pun. Kalau buka sekolah begini banyak dalam sesebuah negeri, tapi itu bukan tujuannya. Jelek huruf bukan matlamatnya. Bukan untuk mencapai kelebihan itu. Untuk apa? Sia-sia saja. Artinya, bagi kita secara umumnya, buta huruf itu kurang. Biarlah terlebih dahulu, kita kata untuk umum, untuk orang lain selain Rasulullah, dia anggap kurang. Bukan satu kelebihan. Tak tahu baca, tak tahu menulis ni bukan satu kelebihan. Kalau kita umatnya, tentu semua akan kata ini satu kekurangan. Baik. Kalau kepada Rasulullah, kurang ke lebih? Itu persoalannya. Terutama dari sisi anda yang hidup di zaman moden, yang terkenal dengan zaman ilmu. Dan tentu sekali, semua ilmu itu berasaskan pembacaan dan penulisan. Itu hakikat. Jawapan Rasulullah SAW terhadap arahan Jibril di dalam hadis di atas telah ditanggapi para ulama dengan pelbagai tanggapan. Antaranya ialah, satu, Nabi SAW memang tidak boleh membaca hingga ke akhir hayat baginda. Ini pendapat umum. Apa yang baginda baca di kala itu tidak lebih daripada mengikut sebutan yang disebut Jibril sahaja. Ini baca, tak tahu apa nak baca, tak tahu apa pun, tak ada benda pun yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Lepas tu Jibril pun baca. Jadi pendapat yang kedua tadilah, macam seorang guru yang mengajar budak tadika. Selepas dia baca ayat tu, 5 ayat tu, baru Nabi baca. Jadi baca tu sebagai turut apa yang dia sebut sebelum itu. Sebenarnya dia tak tahu baca. Tak tahu baca dengan berdasarkan tulisan, tak tahu sampai ke akhir hayat. Pendapat ini merupakan pegangan kebanyakan ulama dan diterima umum masyarakat Islam. Alasan mereka antara lainnya ialah 2 ayat berikut ini. Puncanya, yang mereka berpendapat begitu, apa puncanya? Apa alasannya? Apa sandaran mereka? Itu yang perlu kita tahu. Kalau kita tanya-tanya pun, apa yang dikemukakan oleh mereka sebagai hujah? Tak lari daripada ini. Kemudian kita akan bincang, betul ke macam itu? Cuba kita perhati ayatnya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Dan engkau, wahai Muhammad, tidak pernah tahu membaca sebuah kitab pun sebelumnya. Saya buat di situ dalam kurungan itu berdasarkan tafsir-tafsir yang sedia ada. Berdasarkan tafsiran yang sedia ada, dibuat begini. Sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Andai kata engkau dahulu pandai membaca dan menulis, niscaya ragulah, yakni tentang kebenaranmu, orang-orang yang mengingkarimu. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, ini agak panjang sikit. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Itu ayatnya. Bermaksud yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan perkara-perkara yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ayat 157. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ini surah Al-A'raf ayat 157 hingga 158. Inilah alasan orang yang mengatakan Nabi SAW tak tahu membaca, tak tahu menulis sampai ke akhir hayat. Kalau ayat Quran dua ni, tak ada lain, dua ni. Yang lain-lain itu dikaitkan saja. Yang agak jelas inilah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang saya pilih ialah Nabi SAW pada peringkat awalnya memang tidak boleh membaca dan menulis. Tetapi kemudiannya baginda diberikan kebolehan membaca dan menulis oleh Allah Subhanahu wa taala serentak atau seiring dengan kebolehan baginda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama diterimanya daripada Jibril alaihissalam. Kebolehan dan kemampuan membaca dan menulis itu diperolehi Nabi SAW sebagai mukjizat setelah melalui proses tekanan Jibril terhadap baginda sebanyak 3 kali sebelum itu. Itu antaranya nak menimbulkan, melahirkan kemampuan itu. Itu antara maksudnya. Antara tokoh ulama hadis yang berpendapat begini ialah Abu Dzar Al-Hirawi, Abul Walid Al-Baji, iaitu pengarang Al-Muntaqa Syarah Muwatta Imam Malik yang besar itu, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Antara tokoh ulama hadis di India dan Pakistan yang sependapat dengan mereka yang tersebut itu ialah Al-Allamah Tamanna Imadi, Maulana Abdul Latif Rahmani dan Maulana Habibur Rahman Al-Kandalawi dan lain-lain lagi. Ramai juga lah. Saya sebutkan beberapa orang saja untuk meringkaskan cerita. Al-Allamah Tamanna Imadi bahkan telah menulis 2 buah buku khusus untuk membicarakan topik ini. Ironinya, pendapat golongan kedua ini juga berasaskan ayat 48 dari surah Al-Ankabut yang digunakan oleh golongan pertama sebagai hujah mereka. Ini golongan ini guna ayat itu juga. Ayat yang digunakan oleh golongan pertama tadi. Bagi penulis, jika ayat di atas diperhatikan dengan saksama, bukankah perkataan sebelumnya di dalam ayat itu berarti sebelum turunnya Al-Quran ini atau sebelum turunnya wahyu ini? Bukankah maksud tersembunyi di sebalik perkataannya
menegaskan bahawa ketidakmampuan Nabi SAW membaca dan menulis adalah sebelum turunnya wahyu kepada baginda SAW. Maka mafhum mukhalifnya, yakni pengertian sebalik bagi sesuatu kenyataan adalah selepas turun wahyu, keadaan pengetahuan baginda termasuk kemampuan membaca dan menulis tidak lagi seperti sebelumnya. Itu arti sebelumnya. Cuba kita perhatikan ayat tu. Sebelah tu, muka surat 51. Dan engkau tidak pernah tahu membaca sebuah kitab pun sebelumnya. Apa makna sebelumnya? Sebelumnya tu. Kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir, terjemahan, dia ada tulis sebelum turunnya Al-Quran itu. Jadi artinya kalau selepas itu, macam mana selepas itu? Yang dinafikan sebelumnya, itu memang diterima. Kita terima. Tapi selepas turun wahyu, macam mana? Kira-kiranya tidak lagi seperti itu. Kalau orang kata ini menyebabkan jadi orang ragu pula. Sebenarnya tidak ada masalah keraguan itu, sebab mereka memang tahu Rasulullah SAW tak pernah belajar dengan sesiapa pun. Dia tak pernah pergi ke mana-mana pun, jauh. Jadi bahkan menjadi mukjizat, melemahkan mereka, mengunci mulut mereka yang nak menuduh Rasulullah SAW buat Al-Quran, reka Al-Quran itu. Baik, kalau kamu boleh tulis, tulislah. Macam Quran itu, cuba buat. Jadi tidak timbul masalah orang nak ragu kepada Rasulullah. Tidaklah kata semata-mata pandai menulis, pandai membaca, dapat buat Quran. Sekarang ni kita pandai baca, pandai nulis. Buatlah. Dapat? Tak dapat juga. Cuma yang dinafikan di sini, sebelum turun Al-Quran itu. Golongan pertama tidak dapat menerima pemahaman golongan kedua kerana mereka berpendapat jika kita menerima Nabi SAW boleh membaca dan menulis, ia akan menimbulkan keraguan dan membuka peluang kepada para pengkritik untuk menuduh Al-Quran sebagai karangan baginda SAW. Hasil pengetahuan yang diperoleh baginda daripada pembacaan macam mana-mana kitab. Itu pun sebabnya Allah menutup ayat 48 dari surah Al-Ankabut itu dengan firman-Nya, andai kata engkau dahulu pandai membaca dan menulis, nescaya ragulah tentang kebenaranmu orang-orang yang mengingkarimu. Andai kata engkau dahulu pandai membaca dan menulis. Dahulu tidak dinafikan, semua orang tahu dia tidak pandai baca menulis. Kalau dah pandai baca menulis, orang akan ragu. Tapi sekarang setelah tahu dan kemukakan kitab yang hebat macam Quran itu dan dicabar pula, kamu buatlah. Ini bukan menimbulkan keraguan sebenarnya, menguatkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaian golongan pertama ini dinafikan oleh golongan kedua dengan mengatakan bahawa kebimbangan terhadap andaian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarang sendiri Al-Quran dan mengasaskan ajaran baginda atas pengetahuan hasil bacaan baginda adalah berdasarkan kemampuan membaca dan menulis sebelum baginda mengisytiharkan diri sebagai Rasul. Semua mereka memang tahu bahawa Nabi SAW sebelum mendakwa sebagai Rasul tidak tahu membaca dan menulis. Ayat 48 dari surah Al-Ankabut ini sebenarnya mengisytiharkan anugerah Allah kepada Nabi-Nya sebaik sahaja baginda menerima wahyu pertama yang tersebut di dalam hadis yang sedang kita bicarakan ini. Apa anugerahnya? Antaranya dia pandai membaca dan menulis. Tiba-tiba. Anugerah itu antaranya ialah kemampuan baca dan menulis. Jadi kebimbangan tentang keraguan orang-orang kafir sudah tidak timbul lagi. Kerana kepandaian tersebut hanya lahir setelah baginda dilantik menjadi Rasul. Kemampuan Nabi SAW itu sebaliknya lebih menimbulkan kehairanan dan lebih mengkagumkan mereka. Di samping itu, kalaulah firman Allah ini diturunkan dengan tujuan membuktikan kebuta hurufan Nabi SAW sampai ke akhir hayat, tentulah sudah memadai ayat 48 surah Al-Ankabut itu tanpa firmannya min qablihi. Tak payah sebut. Untuk apa sebut min qablihi sebelumnya itu? Kewujudan min qablihi kelihatan seperti tambahan yang tidak mengandungi apa-apa arti lagi kalau begitu. Dia boleh kata begini, wa ma kunta tatlu min kitabin
wala takhuttuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Tak payah ada tu min qablihi. Ada min qablihi menimbulkan kemuskilan. Apa makna sebelumnya? Kamu tidak pernah baca mana-mana buku sebelumnya. Sebelumnya tu nak balik ke mana? Nya tu. Tak perlu dah. Kalau nak menafikan kepandaian membaca dan menulis itu buat selama-lamanya dari awal hingga ke akhir, tak perlu. Dia akan kata, wa ma kunta tatlu min kitabin wa la takhuttu, begitu. Tak payah dah min qablihi. Ada min qablihi, sia-sia saja kalau begitu. Tapi kalau yang hendak dinafikan itu yang sebelum dia terima wahyu, ya, ada makna. Ada makna. Jadi banyaklah yang berubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menerima wahyu dan selepas menerima wahyu. Antara yang ketaranya ialah dia dapat membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis lebih daripada orang lain lagi. Itu berhubung dengan ayat yang pertama. Jadi di situlah ayat itu juga digunakan oleh golongan pertama yang mengatakan Nabi buta huruf, tak dapat membaca dan menulis sampai ke akhir hayat. Jadi min qabli itu dia sebelumnya. Sebelumnya apa? Dia tak ada kaitkan dengan membaca dan menulis. Sedangkan yang dibicarakan ni membaca dan menulis. Tiba-tiba kita nak tak kaitkan dengan dia, macam mana? Yang dinafikan, kau tak tahu baca, tak tahu menulis. Sebelumnya tak mau kaitkan dengan tahu baca dengan menulis. Apa makna? Itu tak munasabah. Yang kedua, ini ayat yang kedua lah, Nabi yang ummi. Manakala perkataan ummi di dalam ayat 157, 158 dari surah Al-A'raf pula difahami golongan pertama sebagai Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis, atau dengan bahasa yang agak kasar, Nabi yang buta huruf. Itu kan? Nabi yang ummi. Golongan pertama kata Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis. Itulah mafhumnya. Padahal perkataan ummi itu tidak hanya membawa satu maksud saja dalam bahasa Arab. Kerana ia juga mengandungi arti-arti yang lain. Arti yang paling tepat untuk perkataan ummi ialah penduduk Ummul Qura. Itu Nabi yang ummi. Nabi yang merupakan penduduk Ummul Qura. Ummul Qura Mekah. Mekah. Ummul Qura, ibu negeri, iaitu nama kedua bagi Mekah. Jadi arti Nabi yang ummi adalah Nabi yang datang dari Ummul Qura, iaitu kota Mekah. Ini kerana penduduk kota Mekah sering juga dipanggil dengan Ummiyin. Ummiyin adalah penduduk kota Mekah. Artinya, arti inilah sepatutnya diguna pakai di sini. Lantaran ayat tersebut merupakan pujian dan sanjungan Allah terhadap Nabi SAW. Ketidakmampuan membaca dan menulis atau kebutahurufan itu pula dianggap semua pihak sebagai satu kekurangan. Ia sama sekali tidak melambangkan ketamadunan seseorang atau sesuatu bangsa. Maka apakah artinya menyebut kekurangan seseorang di celah-celah kata-kata pujian dan sanjungan terhadapnya? Ayat ini sebenarnya nak menyatakan kelebihan Rasulullah, keistimewaannya. Tiba-tiba dalam menyebutkan keistimewaan tersebut sesuatu yang diterima semua sebagai kekurangan. Apa makna? Orang tak sebut dah kekurangan bila nak puji. Itu macam perli pula. Tak sesuai. Kalau kita kata Nabi daripada penduduk Mekah, Ummul Qura, ya. Kenapa disebut? Sebab tempat itu menjadi kebanggaan, pusat, tempat rujukan semua orang, bandar yang sangat istimewa. Orang-orang Mekah, mereka berbangga kalau dipanggil ummi. Bangga, bukan rasa terhina. Kalau buta huruf, mana ummi itu buta huruf, itu macam orang menghina kita. Misalnya orang panggil kita bodoh. Suka? Tak suka. Gila misalnya, suka? Tak suka. Sebab itu kata-kata celaan, penghinaan. Apa artinya?
Kita kena faham konteks ayat. Siap ayat itu untuk puji kau untuk celah. Cuba perhati semua. Cuba baca terjemahan dia. Nabi ni macam ni, macam ni, macam ni. Semua sifat terpuji. Takkanlah ummi, ada ummi itu dengan makna buta huruf. Kalau kita ceritakan kepada dunia, mesti pelik. Apa kelebihannya? Kalau ada kelebihan, tak payah belajar lah kita semua. Biar terus buta huruf. Jadi Ummil Qura. Cuma soal mungkin orang kata Ummil Qura macam mana jadi ummi? Itu kena tengoklah kaedah bahasa Arab. Kena tengoklah kaedah bahasa Arab. Misalnya golongan Fatimiyah. Golongan Fatimiyah yang pernah memerintah di Mesir dahulu, diasaskan oleh seorang pemimpin mereka yang bernama Ubaidullah. Ubaidullah. Tetapi bila dinisbahkan, mereka ini adalah dari kalangan Ubaidillah, dipanggil Ubaidi, puak-puak Ubaidi. Jadi pada perkataan yang pertama tu diletak ya. Yang kedua tu dibuang, Allah tu dibuang. Ubaidiyun. Daripada mana? Ubaidillah asalnya. Sama juga di sini. Ummul Qura, buang Qura, bubuh ya itu di akhir ummu. Jadi ummi. Itu kaedah bahasa Arab. Kemudian kita tengok lagi macam Abdud Dar. Abdud Dar. Biasa dalam bahasa Arab, bila dia nisbahkan, kita panggil nisbah, dikaitkan dengan golongan ini, Abdud Dar, dia akan buat dar itu dan masukkan ya selepas abd. Jadi abdi, al-abdi. Orang ni, perawi ni sekian-sekian, al-abdi. Al-abdi itu maksudnya daripada keturunan Abdid Dar. Dia buang yang kemudian tu dan letakkan ya di sini. Itu kaedah bahasa Arab. Tak boleh. Tidak lari daripada kaedah. Kita tetap pakai kaedah. Ini kerana penduduk Mekah sering juga dipanggil dengan ummiyin. Erti inilah sepatutnya diguna pakai di sini lantaran ayat tersebut merupakan pujian dan seterusnya. Ia sama sekali tidak melambangkan bawah lagi. Maka apa artinya? Bawah lagi. Kalau ayat tersebut merupakan pujian Allah kepada Nabi SAW, maka perkataan ummi seharusnya membawa maksud yang istimewa dan ia mengandungi arti yang baik, bukannya arti yang buruk dan keji. Justru buta huruf bukanlah makna yang tepat di sini. Sebaliknya, kota Mekah adalah sebuah bandar yang menjadi kebanggaan penghuni-penghuninya. Mereka sememangnya berbangga menjadi penduduk Mekah. Seringkali apabila ditanya tempat asal atau negeri mereka, dengan penuh rasa bangga mereka menjawab, saya ummi. Takkan dia nak kata saya buta huruf? Maksudnya, buta huruf tu lebih ke kurang dulu. Siapa? Awak datang, awak orang mana? Saya orang bodoh. Adakah patut? Takkan gitu. Tak akan guna lafaz-lafaz yang menunjukkan kekurangan itu. Maksudnya ialah saya orang Ummul Qura atau orang Mekah. Sebab kita kena tahu sejarah latar belakangnya. Di Syam, di Yaman, di mana-mana pun kalau orang Mekah pergi, mereka dilayan, disambut baik. Sebab perjanjian, pemimpin-pemimpin politik mereka sebelum itu sudah buat perjanjian. Kalau puak-puak kita pergi, mesti kamu terima dengan baik, layan dengan sempurna. Sebab itu dia bangga. Tanya bagi daripada mana? Dari ummi, saya orang ummi. Mereka terus dilayan dengan istimewa. Itu hakikatnya. Jadi ini satu kebanggaan, satu kelebihan, bukan satu kehinaan. Tidak mungkin sama sekali mereka berbangga dengan berkata saya ummi dengan maksud saya buta huruf. Tak mungkin. Golongan pertama menghujahkan bahawa buta huruf bukanlah suatu kekurangan kepada Nabi SAW. Sebaliknya, ia adalah suatu kelebihan dan mukjizat. Kerana meskipun baginda tidak mampu membaca dan menulis, walau sepatah perkataan pun, tetapi baginda telah membawa suatu ajaran yang mengandungi wacana cukup istimewa dan sempurna. Dia kata gitulah alasan dia. Jadi bukan kurang. Jadi lebih pula. Tak tahu baca, tak tahu tulis pun dia hebat macam tu. Itu hujah dia. Kita kata, golongan kedua tidak pernah menafikan realiti keistimewaan dan kesempurnaan wacana
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Cuma menurut mereka kemampuan membaca dan menulis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya hadir selepas baginda menerima wahyu pertama. Itu saja. Keistimewaan wacana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kena-mengenanya dengan sifat buta huruf. Kerana di sepanjang sejarah umat ini tidak ada seorang pun yang celik huruf yang mampu mengemukakan wacana seperti itu. Ini tak ada kena-mengena dengan celik huruf atau buta huruf. Yang celik huruf boleh buat. Cuba bawa lah kalau boleh. Jadi tak ada kena-mengena dengan buta huruf tu. Yang celik huruf sampai sekarang pun tak dapat cabar lagi. Betul. Ia tetap merupakan mukjizat. Sama ada baginda sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai buta huruf atau celik huruf. Mana lebih baik? Kita kata Rasulullah celik huruf. Dan mukjizat juga. Kalau boleh cabar-cabarlah. Tak dapat. Tidak kerana kalau lihat kita mendakwa Rasulullah tu celik huruf, orang boleh cabar Quran. Tak ada kena mengena. Orang boleh buat seperti Al-Quran itu. Tak kena mengena. Hujah mereka diperkukuhkan lagi oleh dalil Al-Quran ini. Hujah golongan kedua ni. Cuba perhatikan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Quran sebagai ruh, yakni yang menghidupkan hati yang mati dengan perintah kami. Engkau dahulu tidak pernah mengetahui. Engkau dahulu, cuba perhati, tidak pernah mengetahui, yakni sebelum diwahyukan kepadamu, apakah kitab Al-Quran, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Tak tahu apa pun Rasulullah SAW. Setelah dapat wahyu, segala-galanya dia dapat tahu. Inilah mukjizat. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Ayat ini jelas menyatakan bahawa di suatu ketika dahulu Nabi SAW memang tidak mengetahui apa itu kitab, sama ada Al-Quran atau kitab-kitab lain. Dia tak tahu apa. Jadi ini menafikan yang dulu, yang tak tahu tu dulu, dahulu. Kerana pada ketika itu baginda memang tidak pandai membaca dan wahyu berupa Al-Quran juga belum diterima. Tetapi bukankah ayat itu mengaitkan dengan dahulu? Apa makna dahulu? Misalnya kita kata bagilah kepada saya derma, bagilah, kamu sudah jadi kaya raya, kamu dahulu orang miskin. Apa makna? Jadi sekarang ni miskin juga. Dengan bukti-bukti yang kita pergi minta derma dengan dia, takkan kita nak pergi minta dengan orang miskin? Itu satu. Lepas tu kita kata pula, kamu dulu, ingatlah kamu dulu orang miskin. Apa makna dahulu? Sama macam ni. Jadi yang dinafikan dapat membaca itu dahulu. Kalau begitu, keadaan baginda selepas menerima wahyu pastilah berbeza daripada keadaan sebelumnya. Andai kata buta huruf adalah suatu kelebihan, maka apakah sebabnya Al-Quran dan Al-Hadis menggalakkan kita membaca dan menuntut ilmu? Al-Quran dan Hadis menggalakkan kita belajar, membaca, menulis. Berapa banyak dalam Quran, nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya. Qalam, pen, guna begitu sekali. Tiba-tiba Nabi SAW sampai ke akhir hayat, dia sendiri buta huruf. Macam mana? Walaupun orang terima, ialah itu pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Apakah artinya dalam wahyu pertama lagi Allah berfirman, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena.
Jadi menulis itu penting. Mafhumnya ialah Allah mengajar manusia dengan perantaraan membaca dan menulis. Begitulah cara manusia ni mendapat ilmu. Kenapa Nabi SAW sanggup membebaskan tawanan perang hanya dengan syarat mereka bersedia mengajar anak-anak orang Islam di Madinah membaca dan menulis? Artinya buta huruf ni bukan suatu kelebihan, suatu kekurangan. Sebab itulah Nabi SAW cuba mengatasinya. Bukankah tindakan itu merupakan salah satu usaha pembasmian buta huruf di kalangan masyarakat Islam? Adalah pelik sekali. Kerana dalam pada Al-Quran dan Hadis sentiasa menggalakkan umat Islam agar membaca demi membebaskan umatnya daripada belenggu kebuta hurufan. Dalam masa yang sama, Nabi umat Islam sendiri adalah seorang yang selesa membiarkan dirinya buta huruf. Cuba fikir. Dari segi logiknya. Kita tak terima Nabi SAW belajar dengan orang tua ini, memang tak terima. Tapi kalau Allah SWT nak bagi kepada dia, tak boleh? Boleh. Huruf apa yang Rasulullah SAW tidak kenal kalau baginda sendiri bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Bermaksud sesiapa membaca satu haraf sahaja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, dia akan mendapat satu kebajikan. Satu kebajikan itu digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu haraf, tetapi alif satu haraf, lam satu haraf, dan mim satu haraf. Adakah anda fikir orang yang telah menyebut huruf-huruf alif, lam dan mim itu hanya tahu menyebutnya sahaja? Sementara rupa huruf-huruf itu tidak dia kenal pun. Logik ke? Dia kata bukan alif lam mim itu satu haraf. Alif satu haraf, satu huruf, lam satu huruf. Jadi dia kata tu dia kenal kan lam tu yang mana, macam mana rupanya, mim tu macam mana rupanya. Nanti kalau orang kata ni lah mim, yang nun tu mim, dia nak kata bukan, ini bukan, ini nun, ini mim. Artinya dia pandai, dia jelek huruf, dia bukan buta huruf. Apa makna hadis ini? Kalau orang cuba nak mempermain-mainkan dia, Rasulullah ini bukan mim macam ni, yang ni mim, nun, dia tunjuk nun. Macam mana? Apakah Rasulullah akan menafikan atau mengiyakan? Dia tak tahu apa. Tak logik. Macam mana dia boleh sebut ini semua? Anda seorang yang sangat naif sekiranya berfikir begitu. Sekiranya timbul pula persoalan dan kemusykilan tentang kenapakah Nabi SAW tidak menulis sendiri Al-Quran dan surat-surat baginda. Kalau baginda memang pandai menulis, bukankah beliau sebaliknya melantik penulis-penulis lain untuk mencatat surat-surat maupun wahyu yang diterima dari Jibril? Persoalan ini sebenarnya tidak patut menimbulkan kemusykilan. Kerana bukankah raja-raja dan ketua-ketua negara juga tidak menulis sendiri surat-surat mereka? Apakah itu berarti mereka tidak pandai menulis? Soal kenapa Rasulullah SAW tidak menulis sendiri Al-Quran, sama juga jawapannya dengan jawapan kepada kenapa Nabi SAW tidak menulis surat-surat baginda sendiri. Selain itu, jika diperhatikan dua ayat yang akan penulis bawakan nanti, niscaya anda akan percaya bahawa Rasulullah SAW memang telah pandai menulis selepas menerima wahyu pertama, dan baginda sendiri juga ada menulis Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat itu, orang-orang kafir juga telah mengetahui tentang perkara ini. Ini orang kafir pun dia tahu sekarang ni Muhammad boleh baca, boleh tulis. Dia boleh baca dan boleh tulis. Sebab itu mereka tuduh begini dalam ayat ni yang digambarkan oleh Allah SWT. Perhatikan betul-betul dua ayat yang dimaksudkan itu di bawah ini.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain, hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka dengan menuduh begitu, sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman. Ini banyak silap, satu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Tengok yang saya gariskan di bawah itu mesti diperhatikan. Ditulisnya dengan baik. Ditulisnya siapanya tu? Rasulullah lah, Muhammad. Ia direncanakan, yakni diimlakkan kepadanya pagi dan petang. Direncanakan, diimlakkan. Ada yang orang baca atau sebut depan dia, dia salin apa yang orang baca. Dia tulis. Itu maksud imlak. Itu maksud rencana. Bahagian yang bergaris di bawahnya itu berarti Al-Quran itu direncanakan kepadanya supaya ditulisnya pagi dan petang. Jadi orang kafir kata ini dia yang tulis. Yang ini mereka sudah tahu pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menulis, dapat menulis dan membaca. Maksud lalu direncanakan di hadapannya setiap pagi dan petang ialah Al-Quran itu direncanakan, yakni diimlakkan supaya ditulis. Ini dia bukan, belum sampai ke situ lagi. Ditulisnya pagi dan petang. Bahagian yang bergaris di bawahnya itu boleh juga diterjemahkan begini: dituliskannya lalu direncanakan di hadapannya setiap pagi dan petang. Maksud lalu direncanakan di hadapannya setiap pagi dan petang ialah Al-Quran itu direncanakan, diimlakkan supaya ditulis para sahabat di bawah pengawasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Penulis sedar bahawa kebanyakan terjemahan Al-Quran yang ada berbeda terjemahannya dengan terjemahan yang dibuat penulis, terutamanya di bahagian yang bergaris di bawahnya itu. Tetapi jika direnungi dengan cermat tanpa terpengaruh dengan kefahaman yang tersebar dengan meluas di kalangan masyarakat bahawa Nabi SAW itu seorang buta huruf, anda insya-Allah akan mengutamakan terjemahan penulis. Ya, masing-masing terjemahan tetap memakai kaedah tertentu dan punya sandarannya sendiri. Saya sedar itu. Ada kaedahnya. Dia ada jalan keluarnya. Tetapi sekarang ni kita nak tengok mana yang lebih tepat. Cuma kaedah dan sandaran yang manakah lebih sesuai dan lebih relevan untuk diguna pakai di sini? Itu soalnya. Jangan kira terpengaruh. Kalau kira terpengaruh dengan kebanyakan, memanglah. Itulah lebih banyak kalau nak kira majoriti. Tapi Islam ni dia tidak kira majoriti, demokrasi. Dia tidak begitu. Berapa ramai? Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tuhan kata. Kebanyakan manusia, yakni majoriti manusia ni tak mengerti. Mana ramai yang pandai dengan yang tak pandai? Yang bijak dengan yang tak bijak? Ramai yang tak bijak. Kalau kira majoriti, menang dia lah. Menang yang ramai itulah. Tapi tidak begitu. Kita mesti tengok hujah. Itu saja masalahnya. Sebagai contoh dan untuk perbandingan semata-mata. Bukan nak tuju, nak merendah-rendah. Tidak. Bukan itu maksud saya. Tidak. Yang lain-lain pun lebih kurang itu juga. Cuma ini sebagai contoh. Sebab tersebar dengan meluas. Dua terjemahan lain untuk ayat 5 surah Al-Furqan yang dikemukakan di atas. Satu, terjemahan pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Begini bunyinya. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Yang ini Muhammad minta dengan seseorang supaya dituliskan. Itu. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafalnya.
Jadi apa yang disuruh tulis itu dibaca depan dia. Jadi dia nak hafal. Nampak lemah sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kena hafal pula apa yang dia suruh orang tulis. Satu, kena suruh orang tulis untuk dia. Lepas tu dia nak hafal pula. Kena baca pagi dan petang. Nak sesuaikan dengan ayat ni. Untuk dia hafal. Macam tu ke hafalan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah? Tak masuk akal bagi saya. Yang kedua, terjemahan Al-Quran terbitan Departemen Agama Indonesia yang masyhur itu. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Sama juga, lebih kurang. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi dibacakan, dia pun ingat nak sebarkan dongengan itu, Quran itu. Jadi makna tidak ingat terus. Di mana di dalam Al-Quran kata inna alaina jam'ahu wa qur'ana? Di mana? Di mana? Allah SWT tak bagi tu, tak payahlah tu ikut Jibril. Jibril baca, kamu baca. Tak payah begitu. Biar Jibril baca dulu, kamu dengar dengan baik. Lepas tu kami jamin kamu ingat dapat baca dengan baik selepas itu. Di mana? Jadi perlu orang baca pula untuk dia hafal. Kesimpulan daripada dua terjemahan ini ialah Nabi SAW tidak dituduh menulis sendiri Al-Quran itu. Kononnya, bagaimana mereka akan menuduh Rasulullah SAW menulis sendiri Al-Quran? Padahal semua mereka tahu yang baginda itu buta huruf. Tidak tahu membaca dan menulis. Sebaliknya baginda SAW dikatakan telah meminta orang lain supaya menuliskannya untuk diri baginda SAW. Setelah dituliskan, ia dibaca di hadapan baginda pagi dan petang. Mungkin untuk tujuan semakan, hafalan, suntingan, pengubahsuaian dan sebagainya. Itulah yang dapat kita fahamnya. Kalau disuruh baca semula tu apa maksud? Itulah. Antara terjemahan Al-Quran yang lebih tepat terjemahannya untuk ayat 5 Al-Furqan di atas bagi penulis ialah sebuah terjemahan Indonesia karangan dua orang tokoh ulama. Bernama H tu apa? Haji apa? Zainuddin Hamidi. Dan Fakhruddin HS tu apa saya pun tak tahu. Tapi ditulis begitulah. Tapi sebenarnya dia ni berpendapat, kalau dalam tafsir ni kita tengok di tempat lain, dia pun berpendapat Nabi SAW di buta huruf juga. Cuma di sini kenapa dia terjemah begini? Dia tak sedar ke dia terjemah begini? Dia terjemah begini menunjukkan dia tidak buta huruf. Misalnya tengok, untuk perbandingan lihatlah terjemahannya ini. Dan mereka berkata lagi, cerita-cerita orang purbakala itu dituliskannya, maknanya Nabi tulis sendiri lah. Lalu dibacakan di hadapannya setiap pagi dan senja. Dia tulis, lepas tu orang lain baca di hadapan dia pagi dan petang. Itu terjemahannya. Tapi saya pun tidak berapa setuju. Tadi saya telah bagi dah terjemahan yang saya pilih macam tadi. Itu lebih tepat. Jadi kita nak tahu kenapa dia terjemah begitu. Sebab itu saya kata dah tadi, masing-masing ada kaedah. Dia guna kaedah juga. Orang-orang yang buat begitu, dia ada kaedah juga. Cuma sekarang ni kita nak tahu kaedah dia dengan kaedah yang kita pakai ni mana lebih sesuai, mana lebih baik, mana lebih tepat. Itu saja persoalan. Bukan saya tak tahu dia pakai kaedah mana. Saya tahu. Misalnya ini kita nak bincangkan yang itu. Sebenarnya asas bagi kebanyakan terjemahan Al-Quran dalam hal ini ialah 3 perkara penting berikut. Ini asasnya. Tak boleh lari daripada ini. Yang terjemah macam tu mesti dia ada ni dalam kepala dia. Dia sudah ada dah. Dia pakai dah cermin mata, hitam ke, biru ke, hijau ke, ikutlah. Dengan sebab dia pakai tu, segala benda dia nampak macam warna cermin mata dia tu lah. Satu perkataan iktataba itu dipakai dengan makna talab. Ini dari segi kaedah ni. Kaedah ilmu saraf.
yakni minta atau suruh, iaitu dengan makna istaktabah, meminta atau menyuruh seseorang supaya menuliskan. Jadi kira-kiranya Nabi SAW dalam ayat ini minta seseorang, orang lain tuliskan untuk dia. Itu maksud talab. Jadi iktataba itu dengan makna istaktabah. Kalau orang belajar ilmu saraf dia tahu ini bina talab, makna talab. Sama seperti perkataan ihtajama, meminta dibekam, bukan dia bekam sendiri. Boleh kalau orang nak bekam sendiri? Mestilah dia minta orang bekam. Tengok dia guna perkataan ihtajama, ifta'ala, sama dengan iktataba itu, mana minta. Iftasada, meminta disuntik untuk mengeluarkan darah dan sebagainya. Penulis pula tidak memakainya dengan makna itu. Kita tak perlu pakai makna itu. Sebaliknya dengan makna kataba sahaja. Iktataba dengan makna kataba. Kataba makna dia tulis sendiri. Memberi arti semata-mata menulis, dan iktataba artinya ialah dia menulis sendiri. Cuma bezanya kataba dengan iktataba ialah kataba memberi arti semata-mata menulis, dan iktataba pula berarti menulis dengan baik. Itu dia beza. Teliti, cermat atau bersungguh-sungguh. Itu maksudnya kalau iktataba. Keadaannya sama seperti perkataan ijtanaba. Ijtazaba. Ijtazaba. Ia dipakai dengan makna jazaba saja. Artinya ialah menarik. Kalau ada pun perbezaan di antara keduanya, hanyalah jazaba berarti menarik semata-mata, tarik semata-mata. Sementara ijtazaba pula berarti menarik dengan teliti, cermat atau bersungguh-sungguh. Ini kerana bina atau makna ba alif ti'al pada semua perkataan tersebut adalah at-tasarruf, bina tasarruf, bukan bina talab, bina tasarruf, yang mengandungi arti sesuatu perbuatan itu dilakukan dengan baik, teliti, cermat atau bersungguh-sungguh. Kalau nak bagi sebagai tambahan, kalau nak bagi lagi contoh lain, misalnya perkataan tabi'ah. Tabi'ah mana mengikut. Apa beza dengan ittaba'a? Ittaba'a yakni atas wazan ifta'ala. Kalau ittaba'a, tabi'a maknanya mengikut. Ittaba'a mengikut dengan baik. Sebab itu dikatakan ittiba'us sunnah, mengikut dengan baik sunnah. Bukan semata-mata ikut itu, ikut macam mana-mana pun. Bukan. Sebab apa diguna perkataan ittiba'? Bukan taba', bukan taba'us sunnah. Itulah maksudnya. Ini orang panggil bina tasarruf maknanya. Itu satu. Fahiyatumla alaihi, selepasnya pula diterjemahkan golongan pertama dengan makna, dengan maka dibacakan kepadanya apa yang ditulis itu pagi dan petang. Padahal bukan perkataan tuqra'u alaihi di sini digunakan oleh Allah, malah perkataan tumla. Apa beza antara tumla dengan tuqra'u? Besar beza dia, sejauh langit dengan bumi. Perkataan ini berpunca daripada perkataan imla yang berarti diktat, rencana atau imla. Diktat atau imlat itu artinya ialah menyuruh tulis apa-apa yang dibaca atau diucapkan. Ia juga berarti membaca atau mengucapkan sesuatu di hadapan seseorang supaya ditulisnya apa yang dibaca atau diucapkan itu. Itu maksud imla, maksud diktat dan sebagainya. Jadi perkataan tumla alaihi dengan sirah majhul itu seharusnya diterjemahkan dengan cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala itu dibacakan kepadanya atau disampaikan di hadapannya
atau direncanakan kepadanya supaya ditulisnya pagi dan petang. Siapa yang merencanakannya? Jibril lah. Jibril baca, Nabi tulis. Itu maksud tumla alaihi. Alaihi itu tak ada khilaf. Semua kata hi itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Rasulullah. Diimlakkan kepadanya apa makna? Mana Jibril baca, Nabi tulis. Kalau tidak Nabi tulis, siapa yang tulis lagi? Siapa? Sini alaihi. Hi itu satu. Tentu dah Rasulullah. Semua terima begitu. Fahiyya tumla alaihi. Apa maksudnya? Ganti nama atau dhamir pada perkataan alaihi diterima semua pihak, kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ini jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu memang pandai menulis? Kalau tidak, apakah artinya mengimlakkan sesuatu kepadanya supaya ditulisnya apa yang diimlakkan itu, dan dia tak tahu menulis? Apa arti imlak? Tak ada arti. Kita mesti kena terima dulu Rasulullah dapat menulis. Cumanya golongan pertama akan mengatakan ini tuduhan saja, dia nak tuduh Rasulullah. Dia tuduh gila lah macam-macam. Tukang sihir. Apakah Rasulullah tu gila? Tidak. Ini pun dituduh saja Nabi. Kalau kita terima seperti tafsiran kita, terjemahan kita ni pun dituduh saja. Yang sebenarnya tak ada semua tu. Nabi tak tahu menulis pun. Tuduhan saja. Tapi tuduhan-tuduhan ni pun takkanlah semuanya tak ada asas. Kalau ketika dia teruk-teruk sangat, sakit kepala sangat tu, dia katalah gila. Tapi takkan setiap masa tu tak ada langsung alasan dia, logik dia. Tak masuk akal. Ustaz, maaf Ustaz, ganggu sikit. Ya. Kalau Ustaz kata tadi, masa Jibril turunkan wahyu, Rasulullah menulis, maka Rasulullah pada masa tu dia dah bawa ke pen dengan kertas tadi? Ya. Dah bawa lah? Ada. Itu yang pertama, alasan orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buta huruf dan iktataba di sini, iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Iktatabaha itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta seseorang tuliskan untuknya. Dan dia pakai iktataba itu dengan makna istaktaba. Dia pakai dengan makna istaktaba. Ni kalau orang yang belajar ni memang dia, orang Kelantan kata jelira. Jelira bahas lagu ni. Kalau tak bahas begini, ataupun kalau orang tu tak belajar, dia tidak ada asas, memang susahlah sikit. Susah sikit. Jadi dia tidak bahas ini balik ke mana alaihi tumla tu apa maknanya. Semestinya macam mana, tak bahas. Yang kedua, isnad perbuatan iktataba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan isnad majazi. Ini alasan kedua. Seperti kata orang Arab, Banal Amir Al-Madinah, gubernur telah membina bandar itu. Padahal bukan amir, gubernur sendiri yang membinanya. Jadi kalau kita kata iktataba itu menulis, Nabi menulis, bukan dia yang menulis, dia yang suruh menulis. Seperti menteri besar ke ataupun sesiapa ke Perdana Menteri ke buat apa-apa binaan, dikaitkan dengan dia, padahal bukan dia sendiri yang buat. Oleh kerana dialah yang menyuruh atau meminta supaya bandar itu dibina dan dibangunkan, dikatakanlah dia membinanya. Yang terlibat dalam pembinaan secara langsung sebenarnya ialah tukang-tukang dan kaki tangannya. Asas takwilan ini juga adalah kepercayaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buta huruf sampai mati. Kalau tidak, apa salahnya dikatakan isnad itu adalah isnad hakiki dengan arti Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menulisnya? Apa salahnya? Tapi oleh kerana sudah ada dalam kepala kita, Nabi buta huruf ini tak boleh diusik. Jadi yang lain-lain semua mesti kita takwil supaya sesuai dengan ini. Itu sebab jadi dia takwil, dia kata isnad majazi lah. Padahal asasnya bila kita bercakap saya tidur, saya makan, kita sendirilah yang makan, bukan orang lain. Itu isnad hakiki. Orang yang bercakap, dialah yang buat asalnya. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang menunjukkan
Tidak dia buat macam gubernur ataupun menteri besar buat tadi, betul lah, kita terimalah tu. Tapi oleh kerana dia sudah terima dalam kepala dia, tak boleh diusik ni, mesti sudah tetap dah. Macam dalil tu terang sangat, macam qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tak boleh usik, tak boleh macam tu. Mana dalil yang terang tu? Mana kita nak pegang kukuh macam tu, mesti ada dalil yang kukuh. Tak boleh terima atas terima begitu saja, tak cukup. Sebab sudah ada konsep itu dalam kepala. Yang ketiga, menjadikan hadis sebagai hakim atau pemutus terhadap Al-Quran, atau dengan kata lain mentakwilkan Al-Quran agar sesuai dengan hadis tertentu. Ini bahaya. Kadang-kadang memang patut buat begitu, kadang-kadang tak boleh sewenang-wenang. Dia sepatutnya Quran menghukum, memutuskan hadis, bukan hadis menentukan Quran. Itu sepatutnya. Itu mengikut kaedah yang betul. Tapi dalam kes ini seolah-olahnya Quran ditundukkan kepada hadis. Hadis itu yang mana? Hadis yang mana? Biar jelas dulu. Tapi sudah terima ni, kita tak boleh nak kata apa. Macam gitu. Tapi saya buat juga, nak buka fikiran. Fikirlah mana yang lebih sesuai, mana yang lebih tepat mengikut kaedah, kaedah syariat, kaedah bahasa, mana yang lebih tepat. Menjadikan hadis sebagai hakim, itu tadi. Sedangkan pendirian yang sepatutnya diambil ialah menjadikan Al-Quran sebagai hakim dan pemutus kepada hadis dan lain-lain. Sikap yang semestinya dipilih pula ialah mentakwilkan hadis dan lain-lain sumber maklumat dan hukum agar sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang dengan jelas menyebutkan Nabi SAW itu buta huruf sampai ke akhir hayat. Tak ada. Perkataan ummi, ummiyun, ummiyin misalnya tidak jelas menunjukkan makna buta huruf. Itulah sandarannya yang dikatakan, sebab ada ummi. Jadi ummi itu terus buta huruf. Macam itu saja satu-satunya maknanya. Tak mungkin, tak masuk akal kalau kita pasangkan dengan makna yang lain. Seolah-olahnya begitu. Ini satu kesilapan sebenarnya. Justru perkataan ini juga ada digunakan di dalam Al-Quran untuk beberapa makna yang lain. Antaranya ialah dengan makna orang Yahudi yang buta agama. Itu ummi. Dalam Quran ada guna. Tidak semestinya dia buta huruf. Buta agama. Itu ummi. B, orang yang jahil tentang agama. Tidak semestinya dia Yahudi. Dia juga tidak semestinya buta huruf. Orang Islam yang jahil tentang agama misalnya, ummi lah. Ya, si orang atau bangsa yang tidak mendapat mana-mana kitab Allah dari langit, atau bangsa yang telah lama tidak diberikan kitab dari langit, mereka tidak semestinya buta huruf. D, anak cucu Nabi Ismail alaihissalam, tidak semua mereka buta huruf. Orang Arab ni buta huruf semua kah? Itulah anak cucu Nabi Ismail. E, orang Mekah, tidak semua orang Mekah itu buta huruf. Dan F, orang atau bangsa Arab, tidak semua mereka juga buta huruf. Kalau kita kata semua bangsa Arab buta huruf, teruk kita, menafikan kenyataan yang terlalu terang. Lihat sebagai contohnya dua firman Allah di bawah ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Bermaksud di antara mereka, yakni orang-orang Yahudi, tak ada kena mengena dengan orang Arab di sini. Semua ahli tafsir kata begitu. Tak ada kena mengena dengan orang Mekah, orang Arab, tak ada. Di antara mereka, yakni orang-orang Yahudi, ada yang jahil, yakni buta agama. Wa minhum ummiyun, mereka tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurat itu, selain dari
penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Yang ni orang-orang Yahudi ni yang kita kata yang sekular lah, yang sekular. Dia tak tahu apa agama, dia serah kepada ahli agama, ikut apa yang mereka cerita. Mereka sibuk berniaga, sibuk buat benda-benda lain lah. Tapi dia tidak semesti buta huruf, tapi dia jahil agama, sehingga mereka ditipu dalam hal agama ikut sewenang-wenang, ikut rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Perkataan ummiyun di dalam ayat ini jelas sekali telah digunakan untuk orang-orang Yahudi yang jahil tentang agama. Ketiadaan pengetahuan mereka tentang kitab Taurat sama sekali tidak berarti mereka buta huruf. Seperti kita orang Islam, kalau yang jahil agama, buta huruf kah? Tak mesti. Tidak tahu membaca dan menulis. Alangkah ramainya umat Islam yang jahil tentang Al-Quran, tetapi mereka itu tidak berarti mereka juga buta huruf. Ayat yang kedua. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Tetapi kalau mereka mendebat kamu, yakni tentang kebenaran Islam, katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ini kena perhati. Dan kepada orang-orang yang ummi. Di satu pihak katakan kepada orang-orang yang diberikan kitab, yakni ahli kitab, dan kepada orang-orang yang ummi. Itu lawan dia. Mahukah kamu menerima Islam? Kalau mereka menerima, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, yakni ayat-ayat Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat sekalian hambanya. Maksud orang-orang yang ummi di dalam ayat ini ialah sama ada bangsa yang telah lama tidak diberikan kitab dari langit, atau orang-orang musyrikin dari kalangan anak cucu Nabi Ismail yang tinggal di sekitar Mekah, Madinah, dan juga di bumi Hijaz keseluruhannya. Ia tidak sesuai dikaitkan dengan orang-orang buta huruf saja, kerana dakwah Islam itu tidak terhad setakat ahli kitab dan orang-orang buta huruf saja. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu dapat dibahagikan kepada dua kelompok besar. Pertamanya dari kalangan ahli kitab, dan keduanya ialah dari kalangan orang-orang musyrikin. Kerana itulah bekas mufti besar Mesir, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, di dalam kamus Al-Quran, mininya kamus Quran kecil saja, bernama Kalimatul Quran, menjelaskan perkataan ummiyin di satu tempat, yakni Ali Imran ayat 20, dengan kata beliau musyrikil Arab, orang-orang musyrikin Arab. Ini tak ada kata buta huruf. Orang-orang musyrikin Arab. Tidak semua orang-orang musyrikin Arab itu buta huruf. Di tempat yang lain pula, iaitu dalam surah Jumaah ayat yang kedua, beliau menulis Al-Arab Al-Mu'asirina lahu, orang-orang Arab yang sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ummiyyin. Tak ada kena-mengena dengan buta huruf. Malangnya sebahagian besar kitab-kitab tafsir dan juga terjemahan Al-Quran yang ada tetap menterjemahkan ummiyun atau ummiyin itu dengan orang-orang yang buta huruf. Padahal tak mesti begitu. Sebab apa? Ini macam satu agenda adanya. Nak menyabitkan Rasulullah itu buta huruf. Jadi segala perkataan ummi diterjemahkan dengan buta huruf. Padahal ummiyin itu bukan Rasulullah SAW saja. Jamak. Kalau jamak semua orang Arab buta huruf kah? Takkanlah macam tu. Puncanya ialah kerana ada tersebut di dalam sebuah hadis tafsiran perkataan ummi itu. Kononnya ia berarti orang yang tidak tahu menulis dan mengira. Maka di mana saja ditemui perkataan itu, teruslah dipakai tafsiran tersebut.
Padahal banyak lagi perkara yang perlu dibahas berkenaan dengan hadis itu. Mana hadisnya? Ini yang jadi punca sebenarnya. Ini berarti kita menjadikan hadis sebagai pemutus dan hakim terhadap Quran. Itu silap. Silap. Sepatutnya Quran menjadi hakim kepada semua yang lain, bukan hadis saja. Quran itu rujukan utamanya. Ini bunyinya hadis itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyhru hakadha wa hakadha, yani marratan 29 wa marratan 30. Bermaksud sesungguhnya kita adalah umat ummi. Kita tidak pandai menulis dan mengira. Bulan itu begini. Maksud beliau ialah kadang-kadang bulan itu 29 hari. Kadang-kadang pula 30 hari. Itu ada dalam Bukhari pun ada, Muslim. Jadi orang kita ni kadang-kadang, bukan orang kita saja, umumnya. Kadang-kadang bila dia tengok dalam Bukhari tu, habis. Selesai. Angkat tangan semua. Tak boleh. Mesti surrender. Dia tak faham. Apa maksudnya? Jadi dalam setengah-setengah riwayat disebutkan bulan itu kadang-kadang begini. Tiga kali 30. Lepas tu dia kadang-kadang 29. Itu dia buat. Inilah antara hadis utama yang dianggap sebagai penentu makna ummi di semua tempat yang lain, sama ada di dalam Al-Quran atau hadis. Inilah hadisnya. Kalau kita nak tahu. Kepada orang yang tidak tahu tu, dia pun tak tahu di mana orang ambil ni puncanya. Mana sandaran ulama-ulama. Saya bagi tahu. Inilah hadisnya. Yang paling sahih. Ini. Tapi apa maksudnya? Itu perlu diteliti. Ia seolah-olahnya telah dianggap sebagai hakim atau pemutus terhadap Al-Quran. Mana-mana ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan ini terus ditakwil saja supaya sesuai dengannya, tanpa mengambil kira lagi sama ada ia sesuai atau tidak dengan konteks ayat itu. Wallahul musta'an. Padahal hadis ini juga bukan merupakan dalil yang putus tentang Rasulullah SAW itu tidak tahu membaca dan menulis. Tidak terang. Jika diteliti dengan cermat, hadis seperti ini sama sekali tidak patut dijadikan asas untuk menghukum bahawa Nabi SAW itu seorang buta huruf. Bangsa Arab juga satu bangsa buta huruf. Kalau tidak, di sepanjang sejarah pun sekurang-kurangnya semua mereka pernah di suatu ketika dahulu buta huruf. Atau lebih dahsyat lagi kalau disimpulkan daripadanya, umat Islam itu semua sekali buta huruf dengan alasan Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kita adalah umat ummi. Ummi itu kalau dipakai buta huruf macam mana jadinya? Jadi kita adalah umat buta huruf. Semua kita orang Islam. Jadi yang saya tulis ni buta huruf kan ni? Kita tidak pandai menulis dan mengira. Siapa kita itu? Kita tu siapa yang disebut dalam hadis itu? Umat Islam. Kerana Nabi SAW tidak bersabda kita orang-orang Mekah atau kita orang-orang Arab. Kalau tengok dari satu sudut, maksudnya kita tu umat Islam. Jadi betul kah kalau begitu? Semua buta huruf? Semua ini tidak benar bersaksikan mata kepala kita sendiri. Hadis Ibnu Umar itu tidak patut dijadikan sebagai penentu dalam perkara ini bagi penulis kerana beberapa sebab berikut. Yang pertama, walaupun ia sahih, ia hanya hadis ahad yang layak diletakkan di tempat yang sewajar dengannya. Tidak wajar kita menjadikannya sebagai penentu dan penghukum kepada Al-Quran yang mutawatir. Ini yang mutawatir, yang ahad nak lawan dengan mutawatir. Mana boleh? Al-Quran yang mutawatir tidak seharusnya ditundukkan kepada hadis seperti ini. Lihatlah riwayat mana sekalipun
anda akan mendapati Al-Aswad bin Yazid bin Qais adalah madarnya, yang dipaksinya. Pergi ke mana? Tengok dalam kitab mana pun. Dia yang meriwayatkan hadis ini, satu-satunya perawi. Sebab itu dipanggil ahad. Anda tidak akan temui orang lain selain beliau meriwayatkan hadis ini di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Dia mengambil hadis ini hanya daripada Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr pula hanya mengambilnya daripada Ibnu Umar. Itulah sebabnya hadis ini dikatakan ahad. Lihat misalnya beberapa isnad di bawah ini bersama-sama hadisnya. Cuba tengok. Ni yang saya gariskan di bawah tu. Yang teks Arab itu. Semua sama. Ini adalah riwayat Bukhari. Ini riwayat Muslim. Saya sebut semuanya. Semuanya ada orang-orang tadi, bukan orang lain. Inilah yang dikatakan hadis ahad. Dia tak boleh nak lawan Quran sampai habis. Perkataan ummi dalam Quran itu kita nak sesuaikan dengan yang ini. Tak boleh. Tak boleh. Dia akan pincang lah jadinya. Kemudian hari pincang. Bingung jadi. Itu kita tak perlu baca dah. Tengok sendiri. Saya gariskan di bawah dia hadis itu. Yang kedua, hadis Ibnu Umar ini mubham. Mengikut kaedah hadis, mubham, yakni samar dan tidak muhkam, yakni tidak terang dan tegas maksudnya. Kerana tidak jelas siapakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai umat di dalam sabdanya itu. Tak jelas siapa. Semua umat Islam kah? Semua orang-orang Arab kah? Semua orang-orang Arab di zaman beliau kah? Atau siapa sebenarnya umat itu? Siapa? Tak jelas. Bila tak jelas, kita tak boleh pakai. Apalagi kita tengok dalam kenyataannya tidak begitu. Kenyataan mendustakannya. Kalau kita nak pakai dengan makna ini, mana-mana? Satu. Kalau dikatakan semua umat Islam, jelas sekali ia bercanggah dengan kenyataan. Begitu juga kalau dikatakan semua orang Arab. Kalau dikatakan semua orang-orang Arab di zaman beliau, juga tidak masuk akal. Kerana di zaman jahiliyah lagi sudah ramai orang yang tahu membaca dan menulis. Kalau tidak, apakah artinya menggantungkan syair-syair terpilih di pekarangan Kaabah? Untuk apa? Kalaulah orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu buta huruf semuanya, untuk apakah as-sab'ul mu'allaqah? Ini kumpulan syair-syair yang terpilih zaman jahiliyah dan lain-lain digantungkan. Siapa akan membacanya dan menilainya sekiranya mereka semuanya adalah atau kebanyakannya buta huruf? Siapa nak baca? Gantung buat apa? Ini bukan zaman Rasulullah, zaman jahiliyah lagi. Sepatutnya semakin kemudian semakin maju. Ibnu Faris di dalam kitabnya As-Sahibi fi Fiqhil Lughah menentang keras orang-orang yang berpendapat bahawa orang-orang Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua mereka atau kebanyakan mereka buta huruf. Ini ahli bahasa, pakar bahasa. Beliau mengemukakan ribuan nama para sahabat dan kalangan musyrikin Arab yang bukan sekadar celik huruf, malah mereka juga mahir dalam pelbagai bidang ilmu dan kesenian. Di akhirnya beliau menulis, "Wa mal Arab fi qadimiz zaman illa ka nahnu al-yawm. Fama kullun ya'rifu al-kitaba wal khat wal qira'ah." Bermaksud orang-orang Arab di zaman dahulu itu sama seperti kita hari ini juga, dia kata. Jadi dia kata tu tarikhnya dia meninggal dunia pada tahun 395 lagi Hijrah. Tidak semua kita pandai membaca dan menulis. Yang ini berpendidikan, mereka juga begitu. Kalau nak kata semua jadi umat tu, kita ni umat buta huruf, siapa umat itu? Kalau nak kata orang Arab di zaman beliau pun tidak. Ada yang ketiga, adakah dengan sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kita adalah umat ummi, kita tidak pandai menulis dan mengira, anda patut terus menyimpulkan baginda SAW juga seorang buta huruf dan buta angka. Dia kata kita. Jadi kita tu
Adakah daripada perkataan kita itu orang simpulkan Rasulullah buta huruf? Jadi kalau begitu bukan Rasulullah saja buta huruf. Dan tidak jelas lagi kalau seseorang tu kata begitu termasuk dia. Tak jelas. Sesungguhnya kita umat ummi, kita tidak pandai menulis dan mengira. Baiklah. Semata-mata kerana baginda menggunakan perkataan kita di dalam hadisnya. Kalau begitu, apabila anda mendengar seorang kaya, saya buat contoh ni, orang kaya, dia cerita apa? Bercerita tentang seorang sahabat dia yang kaya. Di hadapan sekumpulan orang yang mana sebilangan kecil daripada mereka terdiri daripada orang-orang miskin dan tidak berada. Katanya, kawan saya tu goyang kaki saja. Lainlah cerita dia. Berapa pendapatan hariannya? 2,000 sekurang-kurangnya. Ini contoh, sebagai contoh saja. Kalau kita buat seperti dia, kalau kita buat seperti dia, kebulurlah jawabnya. Sudah tentulah anda menyimpulkan orang kaya yang bercerita itu sebenarnya miskin seperti kita juga. Kalau kita nak fikir begitu. Kerana dia telah menggunakan perkataan kita dalam ceritanya tadi. Padahal orang-orang yang mengerti seni bahasa, ilmu balaghah, tidak pula menyimpulkan begitu. Tak sepatutnya disimpulkan begitu. Justru baginya seseorang yang bercakap itu ada kalanya menggunakan perkataan kita dengan maksud merendahkan diri, menjaga hati orang-orang yang dihadap cakap, menyatakan kemesraannya dengan mereka dan sebagainya. Begitulah juga sepatutnya sabda Rasulullah SAW tadi difahami. Itulah gunanya ada bahasa iltifat dan sebagainya. Ini mengikut kaedah ilmu balaghah. Kita tidak bercakap ikut suka hati begitu saja. Guna kaedah. Kalau guna kaedah nampak. Jadi misalnya kalau Rasulullah SAW kata di sini kita adalah umat yang buta-buta tak tahu baca, tak tahu mengira, tak tahu menulis, tak tahu mengira. Jadi Nabi SAW tak kata kita. Kalau kamu, dia kata kamu. Dia sebut nama sekian-sekian. Malulah depan orang ramai. Malulah. Tidak beradab. Rasulullah SAW dia sangat menjaga hati sahabat-sahabat dia. Kalau kamu yang miskin tu, dia sebut nama Ahmad, Dollah dan lain-lain, kebulurlah kamu. Takkan Rasulullah kata gitu. Jadi dia kata kita. Macam dia tu sendiri pun termasuk juga. Itu merendah diri. Sepatutnya dia kata kamu, sebab dia tak ada kena-mengena. Macam orang kaya tadi, dia kata kita. Dia tak ada kena-mengena. Dia pun kalau orang yang kaki seperti kawan dia tu tak ada jadi masalah kepada dia. Tapi kalau dia kata di situ, kalau kamu, Ahmad, Dollah, kalau buat gitu kebulur. Macam mana mas perasaan dia depan orang ramai, dalam majlis ramai? Itu orang panggil iltifat. Kaedahnya. Sepatutnya dia kata kamu, kalau kamu tak boleh begitu sebab kamu tak pandai menulis, tak pandai baca, ada sebahagian daripada kita begitu orangnya nama sekian-sekian depan orang ramai. Sebab ini satu kekurangan. Takkan Rasulullah nak sebut begitu. Tapi kalau dia sebut kita, maksudnya sebahagian daripada kita ni adalah macam tu. Jadi dalam konteks apa? Kena faham pula. Rasulullah kata begitu tu dalam konteks apa? Dia kata begini dalam konteks nak menentukan ibadat puasa tu, bulan puasa Ramadan tu. Nak ceritanya kamu tak perlu jadi ahli matematik, kamu tak perlu jadi ahli falak untuk beribadat puasa ni, tak payah. Kamu tengok anak bulan saja. Kalau cukup 30 hari itu 1 bulan. Mudah. Siapa saja yang buta huruf pun boleh ikuti, tidak jadi susah. Tak perlu pergi rujuk pada mana-mana pejabat. Nak menentukan hari, tengok sendiri. Ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Itu saja. Nak ceritanya ibadat dalam Islam ni mudah. Kita tak perlu tunggu peristiharan daripada mana-mana. Tak perlu. Tengok sendiri. Itu dia nak cerita sini konteksnya. Tak perlu pandai. Perlu buta perlu celik huruf kau nak tengok anak bulan. Tak perlu. Tengok
mata. Begitu. Itu konteksnya. Bukan dia nak cerita semua perkara tak perlu ilmu falak, tak perlu orang yang mahir dalam matematik. Bukan itu nak cerita. Sebab itu kita kena tengok konteksnya. Ini dibawa untuk semua. Bercelarulah jadinya. Bercelaru. Itu tentang boleh menulis ke tidak. Jadi di sini tidak menunjukkan Rasulullah SAW tu tak tahu membaca, tak tahu menulis. Bukan begitu, tak boleh disimpulkan begitu. Nyanya. Lepas tu tak tahu mengira pula. Betul ke Rasulullah SAW tak tahu mengira? Kalau berdasarkan hadis tadi. Kalau kita katakan umat, semua Arab tak tahu mengira. Sedangkan kalau kita belajar matematik, dia ada kaedah dia sendiri nak mengira. Orang Arab majunya. Kita pun belajar daripada dia. Kaedah mengiranya, guna tangan saja. Dia tahu mengira. Jadi siapa kita tu, umat tu siapa? Umat Islam. Kita selama mana ahli matematik, sampai PhD belajar matematik. Jadi tak ada kena-mengena ni. Apa maksud? Maksudnya dalam konteks tadi saja, kamu tak perlu jadi ahli matematik, jadi ahli ilmu falak untuk menentukan bulan. Sebab puasa apa ni dia berdasarkan bulan. Tengok ada bulan saja. Lepas tu kira dah berapa hari dah. Mudah. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu mengira pula. Yang keempat, kalau anda tetap berkeras mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam sabdanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pandai menulis dan mengira, maka penulis akan berkata, seolah-olahnya anda mengatakan Allah tersilap kerana menurunkan ayat-ayat di bawah ini kepada nabinya yang buta angka. Seolah-olahnya begitulah. Rasulullah tak tahu angka apa. Betul ke begitu? Kerana hadis tadi. Tak boleh. Kita tak boleh hukum Quran dengan hadis yang tahapnya itu saja. Dan maknanya tak jelas. Cuba tengok. Saya kemukakan banyaklah contoh di sini. 1, 2, 12. Kemudian mengikut kaedah bahasa Arab pula yang paling susah dalam dunia ni. Kalau bab mengira, susah. Bahasa dia guna. Dia tahu guna. Tak keliru. Di sini gini, di sini gini, di sini gini. Dia tahu. Takkan buta angka macam tu. Ini saya kemukakan. Qul huwallahu ahad. Ihdat ta'ifatain. Itu saya kemukakan. Cuba tengok di situ. Dia tak sama. Salah sata quru. 3. Tapi salah sata di situ. Fi zulumatin salah di situ. Bukan salasah. Padahal 3 juga mana? Tengok, halus macam tu. Takkan Rasulullah tak tahu. Beza ni apa ni? Kenapa macam ni jadi? Padahal 3 juga makna dia. Orang yang belajar bahasa Arab dia tahu. Lebih susah nak banding dengan bahasa lain. Begitupun Rasulullah SAW dapat faham. Di sini guna begini, di sini guna. Tak ada keliru dan tepat. Semua ada angka. Semua ada. Semua ada. Itu contoh-contoh saja. Boleh tengok situlah. Saya tidak perlu baca semua. Tengok muka surat 59. Di tengah tu, dan banyak lagi yang lain-lain tentang bilangan dan angka di dalam Al-Quran. Cuba fikir. Bagaimana kalau Nabi SAW itu memang buta angka? Atas dasar dalam hadis tadi, la nahsubu, kita tak tahu mengira. Ini buta angka lah. Dan tidak tahu mengira. Apakah dia memahami apa itu bilangan gandaan? Pecahan? Bilangan bulat, bilangan puluhan, ratusan, ribuan dan sebagainya. Dia tahu ke beza? Bagaimana pula dia akan melaksanakan pembahagian pesaka kalau dia tidak tahu apa itu 1/8, 1/4, 2/3? Macam mana? Sebab itu kita kata seseolahnya anda menganggap, mengira Allah SWT tersalah pilih Rasul dia yang buta angka. Sebabnya dia nak buat macam mana kalau macam ni? Perintah Allah dalam Quran. Penggunaan bilangan dalam bahasa Arab lebih rumit
berbanding bahasa-bahasa lain kerana ia mengambil kira muzakkar dan muannasnya sesuatu yang dibilang. Fahamkah agaknya seorang buta huruf dan buta angka tentang perbezaan pada bilangan yang digunanya semata-mata kerana berbezanya apa yang dibilang dari segi jantina? Jika dikatakan maksud Nabi SAW dengan sabdanya itu bukanlah menafikan langsung kebolehan menulis dan mengira beliau sendiri serta umatnya. Maksud beliau cuma menafikan kemahiran dan kepakaran dalam tulisan dan matematik sahaja. Kalau begitulah kita kata, jawabnya ialah karut semua itu. Kerana kalau kemahiran dan kepakaranlah yang sebenarnya dinafikan oleh Rasulullah di dalam hadis berkenaan, maka ia tidak khusus lagi dengan beliau, umat Islam dan umat Arab. Kerana bukan Islam dan bukan Arab juga begitu. Bukan semuanya ahli matematik semua. Bukan semuanya pandai membaca dan pandai menulis. Jadi kenapa ia jadi kita ni jadi khusus kita? Apa maksud kita? Yang kelima, bagi penulis hadis riwayat Ibnu Umar itu tidaklah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensabitkan kebuta hurufan dan kebuta angkaan beliau sendiri atau kebuta hurufan dan kebuta angkaan umatnya semua sekali. Ia disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam hanya dalam konteks tertentu dan melibatkan segelintir umatnya sahaja. Ditinjau dari sudut ilmu balaghah, dapatlah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah menggunakan majaz mursal. Majaz mursal dalam sabdanya itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umat. Pada zahirnya ia merangkumi semua umat. Tetapi hakikat yang dimaksudkan beliau sallallahu alaihi wasallam ialah sebahagian atau segelintir daripada umatnya. Kaedah majaz mursal yang digunakan di sini ialah yang disebut adalah semua, yakni keseluruhan sesuatu, tetapi yang dimaksudkan adalah sebahagian daripadanya, yakni min bab itlaqil kull wa iradatil juz'i. Kita selalu dengar orang berkata, saya telah baca Al-Quran pagi ini. Kalau anda menganggap dia telah membaca Al-Quran semua sekali dari awal hingga ke akhirnya, itu menunjukkan anda memang seorang yang betul-betul. Tidak salah dia berkata begitu, sedangkan maksudnya ialah membaca satu juzuk Al-Quran atau beberapa surah daripadanya. Ini berarti orang itu telah menggunakan kaedah majaz mursal tadi, mungkin tanpa disedarinya. Cuma kita tak tahu apa termasuk dalam kaedah apa macam ni. Saya telah masak dah nasi dapur, saya makan dah. Jadi makan semua dalam periuk tu nasi. Sebab nasi yang dimasak semua sekali kan. Tapi kalau kawan tu kata, dia kata, saya makan dah nasi tu, makannya maksud sepinggan. Betul ke tidak? Betul. Tidak salah, dia bukan berdusta. Sama juga Rasulullah sebut umat di sini. Tapi bukan maksudnya semua umat. Ada segelintir. Tapi dia merendah diri, dia untuk mesra dengan mereka supaya tidak terkilan. Dia tak sebut. Dia tak kata kamu yang buta huruf. Dia tak kata begitu. Sebab Rasulullah seorang yang beradab, sopan santun. Jadi dia sesoalannya masuk dia juga. Padahal dia tidak termasuk. Tak jelas. Tak jelas. Konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas ialah melaksanakan ibadat puasa, sembahyang dan sebagainya dalam Islam tidak sukar. Ia dapat dilaksanakan dengan baik oleh sesiapa sahaja yang hendak melakukannya. Seorang buta huruf dan buta angka sekalipun dapat melaksanakannya tanpa tahu membaca, menulis dan mengira. Pendek kata umat Islam tidak perlu pandai ilmu falak dan ilmu hay'ah atau untuk melaksanakan ibadat kepada Allah. Untuk mengetahui masa sembahyang, mereka hanya perlu melihat pergerakan matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, masuklah waktu zuhur. Apabila terbenam matahari, masuklah pula waktu maghrib. Dan begitulah seterusnya. Untuk mengetahui hari dan bulan, lihat sahaja perjalanan bulan di langit. Dari 1 hari bulan hingga ke 30 hari bulan atau 29 hari bulan. Semua orang dapat melihatnya. Tua, muda, lelaki, perempuan, jahil, alim, buta huruf, jelek huruf, buta angka, jelek angka, merdeka, sahaya, miskin, kaya dan lain-lain. Semuanya nampak bulan. Semuanya nampak bulan kan? Sebagai contoh,
Umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Satu bulan ada kalanya terdiri daripada 29 hari. Ada kalanya pula terdiri daripada 30 hari. Mereka tidak perlu bergantung kepada ahli falak, ahli matematik dan sastrawan dalam menentukan masa dan waktu mereka beribadat. Khususnya puasa. Mereka sendiri dapat menentukannya berdasarkan panduan mudah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bagi penulis, inilah sebenarnya maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebalik sabda beliau, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyhru hakadha wa hakadha, yani marratan 29 wa marratan 30. Bermaksud sesungguhnya kita adalah umat ummi. Kita tidak pandai menulis dan mengira bulan itu begini-begini. Maksud beliau ialah kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang pula 30 hari. Melalui sabda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya menyatakan satu hakikat dan realiti yang tidak dapat dinafikan, bahawa tentu ada di kalangan umat Islam yang jumlahnya sebesar ini segolongan atau segelintir orang yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Tetapi mereka juga tidak akan mengalami kesukaran dalam melaksanakan ibadat yang dituntut agama lantaran mudah dan sederhananya ajaran Islam itu. Orang-orang yang buta huruf dan buta angka juga dapat mengetahui dan menentukan bila bulan puasa bermula dan berakhir misalnya, semata-mata berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ia sama sekali tidak bermaksud menganjurkan umat Islam agar selesa dalam keadaan buta huruf dan buta angka. Tidak juga ia menafikan kepentingan ilmu falak, hay'ah, matematik, kesusasteraan dan lain-lain dalam kehidupan umat Islam. Ilmu-ilmu itu tetap diperlukan oleh semua manusia, tidak kira apa bangsa dan agamanya. Itulah perbahasannya. Jadi secara ringkas saya sebut dengan cepat-cepat, rasanya sudah boleh hadam. Kalau nak sebut banyak lagi. Kalau nak buat buku boleh. Dan bagi saya, ini kerana buta huruf, sahabat buta huruf, umat buta huruf ni, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran ini tidak ditulis lagi. Tak ada buku. Ini besar masalahnya. Tak ada. Yang tulis berselera. Ada di tulang belikat unta. Ada di batu-batu tulis. Ada di tembikar, ada macam-macam. Kulit binatang. Berselera Quran. Cuba fikir. Sedangkan hadis sudah ada terkumpul. Abdullah bin Amr bin Al-As sudah tulis As-Sahifatus Sadiqah. Bagaimana hadis boleh kumpul dalam sebuah buku, hadis Quran tidak? La taktubu anni syai'an siwal Quran. Pernah Nabi larang tulis yang lain kecuali Quran. Yang ditulis tu di mana? Kalau kita kata begitu, bermakna sahabat-sahabat ni memang cuai lah. Memang tak ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melebihkan sesuatu yang lain daripada Al-Quran. Patutkah kita kata begitu? Sedangkan dalam hadis dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil Quran ila ardil adu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Al-Quran itu dibawa ke negeri musuh. Al-Quran mana? Mestilah dalam bentuk buku. Takkanlah nak bawa dalam bentuk tulang belulai tadi. Berapa lori nak bawa sebuah Quran? Berapa unta kalau zaman dulu? Tak menasab. Mesti sudah ada. Dan itu boleh dikatakan setiap buah rumah. Tetapi yang kita duduk faham, baru ditulis zaman Sayyidina Uthman. Cuba fikir. Jadi dalam masa tu, ada pula dalam hadis tu khilaf. Ini cari tak ada. Jumpa dengan satu orang sahabat saja ada dengan dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Itu ada dengan dia saja. Yang lain tidak ada. Beginikah yang dikatakan Quran yang mutawatir? Seorang saja ada. Mutawatir. Macam tu. Ini bahaya sebenarnya. Lepas tu setelah zaman Sayyidina Uthman, siasat-siasat ada pula minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Itu pula yang tidak ditemui. Cari-cari ada pada yang tadi juga. Khuzaimah bin Thabit. Jadi apa makna daripada zaman Abu Bakar kepada zaman Sayyidina Uthman itu minal mu'minina rijalun sadaqu ada ke tidak dalam Quran? Itu masalahnya. Ada ke tidak? Kalau ada, kenapa dia tak bagi daripada dulu lagi?
Kenapa zaman Sayyidina Osman bila kumpul tu baru timbul masalah? Jadi orang yang baca Quran sebelum itu cukup ke tidak? Lengkap ke tidak? Ini masalah. Sebab itu bagi saya sudah ada sebenarnya dalam Bukhari ini pun bahagian tu saya sudah bincang bahawa Quran di zaman Rasulullah SAW sudah terkumpul dalam bentuk buku. Orang kata macam mana nak dalam bentuk buku, dia kertas tak ada. Kertas tak ada. Macam mana nak dibukukan? Dia lupa. Padahal dalam Quran sendiri kata, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim." Mana kalau kami turun ke kitab dalam kertas, dengan kertas. Ada kertas. Qaratis tubdunaha dalam Quran. Dia lama ada kertas ni ada. Memang ada di mana-mana pun. Ya, sudah ada. Jadi kita kata kertas itu sudah ada. Kalau kertas itu boleh dikumpulkan, hadis boleh tulis dalam kertas jadi satu buku. Bible pun tulis dalam satu buku guna kertas. Kenapa orang Islam ni lemah sangat? Tak boleh beli kertas untuk tulis Quran. Itu bukan sifat sahabat. Itu bukan sifat sahabat. Inilah yang kita perlu perbetulkan bagi saya. Banyaklah benda-benda yang tapi orang kata itu ada dalam kitab itu. Macam tadilah, inna ummatun ummiyah itu ada dalam Bukhari, dalam Muslim, tapi kena faham maksudnya. Jangan ambil sembarangan gitu, dia jadi bercelaru. Jadi bercelaru. Cuba fikir, kalau sahabat tu tulis Quran, di mana salah, di mana betul? Nabi boleh tegur kalau dia buta huruf. Yang kita sekarang ni bersungguh-sungguh sangat, sampai kena dapat permit daripada JAKIM misalnya kalau tempat kita untuk nak cetak Quran, bukan seperti cetak benda lain. Kenapa kita bersungguh sangat nak jaga tulisan dia tu? Orang kata Rasam Uthmani. Jadi mana Sayyidina Uthman yang tentukan? Kalau Sayyidina Uthman yang tentukan, kenapa begitu bersungguh kita nak jaga, bukan Rasulullah? Sepatutnya Rasulullah yang ajar begini tulis. Tapi kalau dia buta huruf, dia nak tahu macam mana? Salah tu nak tulis sad lam alif ta marbutah ke sad lam waw ta. Dalam Quran dia waw, kebanyakannya waw. Siapa yang suruh tulis begitu? Kalau kita tukar, salah kan? Baca sama juga. Kenapa kita jaga sangat itu? Kenapa? Sebenarnya ini adalah mukjizat Allah nak jaga Quran. Tak boleh pindah. Memang macam itu. Sebab ini bermula daripada Rasulullah SAW sendiri, bukan sahabat. Kalau sahabat, nak kata zaman sahabat pun, yang ada hari ni orang baiki juga. Bukan seperti zaman Sayyidina Uthman tu. Zaman Sayyidina Uthman tidak ada huruf, tidak ada titik, tidak ada baris, semua tidak ada. Yang ada sekarang ni siapa pindah? Boleh pindah tu pula. Rasam Uthman ni kau macam tu. Ini masalah. Itu kita kena bincang lain kali lah. Masa pun tidak mengizinkan. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Ada soalan ni. Saya buat tidak penjelasan kurang betul. Cuma kalau orang tanya soalan masa perjanjian Hudaibiyah tu, Ali dikatakan tulis surat. Lepas tu Nabi pun tanya mana yang tulis Muhammad Rasulullah. Dan Nabi katakan macam mana? Di situlah yang saya sebut tadi, Hafiz Ibn Hajar kata Rasulullah boleh menulis. Di situlah dia bahas panjang bahawa Rasulullah boleh menulis. Kalau tidak, dia boleh sapu. Dia nak tahu dia nak sapu mana. Kalau tidak, nama dia ataupun dia tak tahu. Daripada situlah kita tahu dia boleh menulis dan boleh membaca. Jadi soal kata mana tu dia kertas pun tak tahu di mana, mana nak tengok mana. Bila dia tengok, dia tahulah, dia sapulah. Ali tak mau sapu situ. Tak mau sapu. Dia ambil sapu. Itulah salah satu buktinya bagi Hafiz Ibn Hajar bahawa dia boleh membaca, boleh menulis. Ini panjang ni semua ni.
sebenarnya apakah kedudukan datuk nenek moyang Nabi SAW? Panjang. Ini ialah sebahagian daripada mereka itu telah melalui zaman syirik, sebahagiannya berada di zaman fatrah. Yang berada di zaman fatrah itu dia tidak terikat banyak sangat dengan syariat. Jadi Allah SWT kita kira dia diterima lah dan bukan ahli neraka secara ringkasnya lah, secara ringkasnya. Apakah mereka orang-orang kafir atau pengikut agama Hanif? Macam-macam lah, bercampur-campur lah. Ada yang mengikut agama Hanif, ada yang ahli fatrah, ada yang syirik, ada. Saya ada terdengar ada seorang ustaz yang menyatakan bahawa tidak salah untuk berubat dengan bomoh yang berkhadam dengan jin. Benarkah hal ini? Yang kedua, bolehkah kita membunuh jin-jin yang menzalimi manusia? Adakah ada dalil yang kukuh? Bagi saya masih boleh lagi. Tapi ialah dia risiko banyak lah. Risikonya besar. Jadi bomoh jin-jin ini dia makhluk Allah SWT. Makhluk Allah SWT. Supaya kita kalau dengan anggapan begini tidak salah. Kita anggap dia kenal. Kita sama manusia pun. Dia kenal orang ni. Orang ni orang ada kedudukannya. Kita minta tolong dengan dia, dia minta tolong. Boleh. Sekadar itu saja. Cumanya jin-jin ni kita tak nampak. Tapi bagi orang yang beramal, amalan dia tu dia nampak, dia boleh berhubung. Jadi misalnya dia guna ilmu dia boleh tahu dalam tanah. Dia tak nampak bomoh tu, tapi jin dia nampak. Tanah tu macam cermin saja, macam sebelah sana. Kita tengok cermin sebelah sana nampak. Jadi jin tu lah cerita kat dia. Cumanya masalahnya dia nak bersahabat dengan jin itu, nak jadikan jin tu sebagai khadam tu, apa cara yang dia lalui? Itu masalahnya. Itu masalah. Kalau sekadar bersahabat dengan jin, biasa. Ulama-ulama dulu pun ada. Tidak salah. Kita bersahabat dengan satu makhluk lain, dia pun mukallaf juga. Kalau yang Islam, yang baik, tidak salah. Cuma kebanyakan orang ni tak perlulah, sebab dia boleh bertukar kadang begini. Boleh jadi gila kita. Tapi kalau orang yang ahli dia tak kisah. Sekadar itu. Tapi kalau kita sampai puja dia, itulah yang rosaknya. Dan kita ikut cara dia, arahan dia, itu yang rosak. Dan bila dia bersahabat dengan kita, dia sudah masuk dalam keluarga kita, dia masuk dalam tubuh kita, sudah jadi biasa. Jadi biasa, mudah nak keluar masuk, mudah. Dekat nak mati dia masuk. Dia pun tak boleh mengucap. Dia tak mahu. Dah sudah berebut dah dengan diri kita. Syekh masuk. Jadi itu masalah. Dalam dia nak dapat sesuatu keistimewaan tu, macam mana cara? Itu. Kemudian jin tu pula ada yang kafir, ada yang Islam. Kalau Islam sekalipun semua manusia lah. Manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang dulu baik, lepas tu dia berubah fikiran. Dia terasuk, dia tergoda, dia tengok isteri kita. Kita tak ada. Dia duduk sekali dengan isteri kita. Kita nak macam mana? Nah, risiko. Baik tak payah. Majukan perubatan. Majukan perubatan lah. Tapi jangan dinafikan. Kadang-kadang kita perlu guna itu. Sebab rawatan cara fizikal biasa ni tak dapat. Kesan pun tak dapat. Usaha nak berubat. Tapi bagi orang-orang yang ahli, dia boleh bunuh. Macam-macam. Boleh bunuh. Kalau yang zalim, boleh bunuh. Boleh. Tidak salah. Cumanya kadang-kadang tu kalau kita tak cukup peralatannya, kita bunuh dia mari serang kita pula. Letih kita. Sebab kita tak nampak dia. Kalau orang kita nampak. Kita boleh berlindung di balik tiang ke apa ni, kita nak buat macam mana? Itu masalahnya. Jadi nak bunuh-bunuh pun kena ada persediaan juga. Ada kan yang bomoh dia kerak lidah lah macam-macam. Kemudian dia baca ayat tu jadi abu. Memang boleh. Dia kalau musuh, bukan manusia saja. Jin pun kalau kita dapat melawan dia dan kita dapat bunuh dia, tidak salah. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Man qutila
duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang mati kerana mempertahankan harta bendanya. Orang nak bagi ceroboh, dia mati syahid. Kalau dia bunuh pun dia tidak salah. Orang yang mati kerana mempertahankan ahli keluarganya, dia mati syahid. Orang yang mati kerana mempertahankan maruahnya, dia mati syahid. Jadi begitu juga, ini nak ceroboh kita. Kita ada senjata, boleh bunuh dia dengan cara tidak salah. Sebab dia mari ceroboh kita. Dia ganggu masyarakat kita. Gitulah lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Ya, ya. Apa ni, saya terbaca ni lah satu tulisan oleh Ustaz Husni dalam majalah Supersi. Satu hadis mengenai rahsia seekor unta, kelebihan unta. Ini saya telah terbaca satu kritik oleh orang Kristian tentang hadis ini, dan saya tak dapat jawapan lah daripada sesiapa pun. Hadis itu bunyi begini. Anas bin Malik meriwayatkan sesuatu yang unik mengenai unta. Pada suatu hari datang sekumpulan manusia dari daerah Ukal bertemu Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Akan tetapi cuaca Madinah kurang sesuai buat mereka, lalu mereka jatuh sakit. Lantas Nabi mengarahkan mereka mencari unta yang diserahkan sebagai zakat dan menasihati mereka untuk minum susu dan air kencing. Setelah itu mereka sihat, namun mereka murtad. Kemudian mereka membunuh penjaga unta tersebut dan melarikan unta bersama mereka. Rasulullah mengutuskan beberapa sahabat untuk menjejaki mereka. Setelah ditangkap, tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka dikorek sebagai kisos kerana mereka mengorek mata penjaga unta itu. Mereka dibiarkan dalam keadaan begitu diharap sehingga mati. Ini hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh mana komen tentang ini? Apa yang dia tak dapat terima tu apa? Poin mana? Yang najis itu. Oh, dari sudut itu. Ya. Dari sudut itu ya. Ya. Baru ni ada yang tanya macam mana ubat yang ada alkohol. Sini katanya, ke di mana? Saya tak apa ingat. Atas dasar hadis inilah setengah-setengah ulama mengatakan kalau dalam ubat itu bercampur dengan najis, dia boleh. Sebab Nabi SAW suruh minum susu unta dan kencing dia. Kalau benda itu boleh menjadi ubat kepada kita, seperti ubat-ubat sekarang ni, orang farmasi dia campur alkohol, campur drug, macam-macam tu, tapi itu boleh merawat. Setakat yang ada, sekurang-kurangnya setakat yang ada itu yang meluas, kita boleh guna. Berdasarkan hadis itulah dalilnya. Jadi itu sebenarnya menguntungkan, tak ada jadi masalah. Apa masalah? Itu bagi orang yang berpendapat najis unta itu najis. Tapi kalau mengikut Imam Bukhari dan ramai lagi, Imam Malik apa semua tu, binatang yang halal dimakan, kencingnya najisnya tidak najis. Tidak najis. Jadi tak ada masalah. Apalagi dia dapat menyembuhkan, memang sembuh. Sebab itu ulama apa ni, doktor-doktor perubatan dalam perubatan Yunani memang dia sebut. Ibnu Sina apa sebut? Ini rawatan untuk sakit busung. Memang baik. Apa ni, air kencing unta dan duduk di kawasan unta tu, hidup bau dia, suasana dia itu baik, susu dia pun baik. Dan kepada orang yang lelah, Ibnu Sina kata air kencing himar pun baik, dan dia duduk dalam suasana himar itu pun baik. Ini berdasarkan tidak ada apa. Jadi atas dasar itulah kalau ubat tu campur alkohol dan sebagainya, kita kata boleh tu, ada ulama yang kata boleh walaupun najis. Macam itulah dalilnya. Wallahu a'lam.